الحمد لله الذي أمرنا بحسن العبادة وأمرنا بالإيمان به وباليوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadiri Jumat yang saya hormati sekalian, bertakwalah kita kepada Allah, kerana dengan takwa inilah kita akan dapat redanya dan dapatnya kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, hari Jumat yang mulia ini 1 Tu'lakum 2564 betul dengan 23 Safar 1443 Hijrah. Alhamdulillah, saya tengok kepada bilangan orang-orang nara kita yang kena nyakit COVID-19 900 lebih kemarin. Masa terkejut. Saya berdoalah supaya Allah Ta'ala cepatkan sembuhkan orang-orang yang telah ditimpakan cubaan COVID-19, supaya mereka ada kesihatan dan selamat, sihat dan afiat semula. Dan saya berdoa semoga Allah Ta'ala jaga orang yang tak kena lagi, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, kaum kerabat dan sahabat handai kita, supaya selamat dan jauh daripada ditimpa penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Satu daripada benda yang kita boleh ambil iktibar, wahai muslimin, hari ni kalau kira 1 Tu'la ni, kalau orang kerja makan gaji lah, hari peceng lah dia ni. Mungkin setengah orang daripada buat kita 30 tahun duk kerja makan gaji. 35 tahun ada setengah orang tu. Sampai hari ni 1 Tu'la dia pun telah peceng dah. Kalau dulu kena duk kerja pukul 8 duk pak kerja dah. Pukul 4 lepas baru boleh sampai rumah. Learning masa dia telah jadinya free dah. Nak buat gapo masa mana pun masa luar banyak dah. Saya cuba nak ambil lah pengajaran yang kita boleh ambil daripada orang yang peceng daripada kerja, makan gaji ataupun rap bacakan dan sebagainya. Pertama kali, wahai muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala dah berfirman dalam suratul Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah Ta'ala yang menjadikan mati dan hidup untuk nak cuba siapakah daripada kamu yang paling baik amalnya. Maka saya nak minta orang-orang yang telah peceng undur tengok belakang 30 tahun yang lalu dia kerja. Kalaulah benda itu benar baik, alhamdulillah, syukurlah. Dia duk mengajar, misalnya orang di kru dah duk mengajar, siapa orang tu berilmu, pelajar-pelajar bolehnya ambil ilmu pergi sebar, pergi duk buat faedah masyarakat. Bukan hanya ilmu agama saja, ilmu-ilmu lain pun, ilmu komputer, ilmu bahasa tu, ilmu harga apa wiasat dan sebagainya yang boleh bawa manfaat kepada masyarakat. Maka besarlah pahala yang guru tadi, kru tadi dapat daripada kerja dia 30 tahun. Kalau lah orang tu jadi bomo, duk belah orang, duk panggil bomo beranak lah, bomo patah kaki ke apa, duk tolong belah, jatuh ke apa demo, nampak jadi sihat semula orang, jadi hilang penyakit daripada orang sakit tu. Maka pahala besarnya bagi dia saat ni, umur 30 tahun duk tolong belah, duk tolong cara sakit demam orang demo, masya-Allah. Orang jadi wiswakon, duk kerja kungan akan tu dalam makma daripada nuingan dia amanah dalam dia tu kerja jaga betul baik molek cukup orang panggil madatan apa yang tulis dalam plan tu
maka akan tu duk boleh guna siapa learning, tak ada jadi apa ni gutuh pahala juga siapa besarnya kepada wiswakon kungan tadi wahai muslim. Semua tak ada nak royak sosok lah. Pentingnya kalaulah benda yang 30 tahun dulu kita dah buat kerja benda baik, itu adalah amal yang soleh. Itu adalah ibadah yang kita akan dapat terima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ibadat bukan hanya sembahyang, puasa sahaja, tapi ibadat dalam makna yang luas yang ulama beri maknanya segala perkataan dan perbuatan termasuknya niat yang Allah Taala sayang dan Tuhan redha dinamakan ibadah semua wahai muslim. Sebab itulah saya tahniahlah, orang panggil beri semangatlah kepada orang-orang yang peceng yang mana dia telah tunaikan amanah yang besarnya 30 tahun yang lalu, dan semoga amal dia itu tadi, kerja dia tadi dipenuhkan dalam tulis kita amal yang benar yang baik dan pahala bagi dia. Tetapi kalau di sananya ada kesilapan dan kesalahan, maka itu berhajat kita juga kena minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pernah kita jadi kru dulu, ngajar ratik dak ratik, kita ada urusan gapo, kita mungkin ada minta minta gapo, lepas tu tak ada nak ngajar rati, tak ada nak ngajar shot. Itu memang satu daripada kekurangan yang kita tidak boleh nak mengajar sepenuhnya, menyebabkan pelajar-pelajar tak boleh ilmu khamru sepenuhnya. Sebab masa ngaji tu 50 jam, kita mengajar sehingga 40 jam sahaja misalnya, maka kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah hak yang berkaitan dengan anak Adam. Hak yang berkaitan dengan anak Adam, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan ambil kira bercara mengapakah kamu lalai dan cuaikan dalam kerjaan dan amanah kamu. Kamu dapat gaji yang penuh, biar liang gapo semua sawadikan cukup, tetapi kamu tidak tunaikan amanah dan kamu tidak ganti rugikan, tidak dicot, sedangkan ada masa, adanya kuasa kamu nak cot semasa kamu itu nak kerja hari itu. Maka kalaulah ada macam tu, saya nak minta kita tu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Taala cucurkan air kemaafan supaya Allah Taala itu ampunkan kesilapan yang lalu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Taala sanggup nak ampunkan segala kesalahan hamba dia semua. Tuhan tak ada yok wen gapo, malaikat syirik ya. Syirik ni Tuhan katuk pitu dah. Tak ada jalan. Kalau mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan tidak ada Islam, maka Tuhan kata dua jenis ini tidak akan dapatnya keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lain, kalaulah benar-benar kita bertaubat, insya-Allah Allah Taala kata aku sanggup nak ampunkan dosa-dosa kamu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semuanya Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa orang yang bersyirik dan mati dalam keadaan syirik, dan Tuhan akan sanggup nak ampunkan dosa-dosa yang lain daripada syirik dan kufur itu. Dan satu lagi yang saya cuba nak betul pada hari yang mulia ini, apabila kita telah peceng, maka masa kita itu banyak kalau keluar banyak. Saya nak minta kita cari benda-benda yang berfaedah masuk dalam hidup kita dan hari kita. Kerana masa kita kalau banding dengan orang muda, dekat sangatlah kita dengan kubur nenek puluh ni. Yang dekat pada kubur pada orang umur 20. Adat kata ada juga hak mati umur 20, tapi orang hak 60 lebih dekatnya kepada kubur lebih daripada orang umur belas-belasan itu. Maka cubalah buat jadual hidup. Kalaulah dulu tak ada kita nak baca Quran sejuh sehari sebab kita kerja sekelip-kelap, cubalah buat jadual lepas peceng ni sejuh sehari kena boleh dah. Sebab kita tak ada buat gapo dah, duit dah. Gaji makin gaji peceng dah, tak ada kena kerja gua lain dah, cukup dah dengan boleh gaji peceng.
Nah, dahlah. Nah, dulu kita kurangnya tak boleh nak gapo ni, tunaikan benda-benda yang kita nak buat. Nah, sebab berkaitan dengan kerja yang banyak, masa yang ada ini saya cuba nak rifat kita, mari penuhkan benda yang kita tak ada buat masa duk kerja hari tu, mari buat benda masa yang kita ada ini. Iaitu antaranya kalau kita duit lebih dah. Masya-Allah, anak-anak orang Pecah ni, anak-anak dia tu besar-besar belaka dah, boleh kerja makan gaji belaka dah. Setengah orang boleh cucu dah. Bebenar dia kena datang anak ngaji kata anak tu habis dah. Bolehlah dia simpan duit untuk akhirat pula. Duit ada juga. Duit 40,000 sebulan hak pecah untuk akhirat ni, banci akhirat ni. Saya nak buka supaya dapat terima di hari akhirat nanti. Kerana apa? Kerana kita yakin kata yang kita akan bawa bersama kita hanya kain putih 3 las sahaja dan juga amal yang soleh yang kita buat di atas dunia ini. Maka cubalah kita biar ada benda-benda tu mikir dalam fikiran kita supaya kita selamat dunia jaya dah. Tanpa peceng ada kena nyusah dah, orang panggil harui gaji ke apa, ada gaji peceng dah, tapi hok nak pergi depan tu lagi tu dalam kubur sana tu. Dalam akhirat sana tu nak jadi selamat juga dan bahagia juga seperti mana kita selamat di kerjaan dunia dan selamat pula di akhirat. Itulah yang kita minta Allah semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah kebaikan dunia. Ada hidup yang baik, rezeki yang baik, yang halal dan thayyibah. Ada anak pinaknya, ada saing-saing ramai. Hasanah di dunia. Dan yang kita nak tunjuk hasanah di akhirat nanti. Boleh kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita jadi saing pula dengan kita nak kenal dunia ni dalam syurga esok. Boleh kita sekali dengan ahli keluarga kita pula, anak bini pula. 4-5 ni hari anak kita boleh bersama dalam syurga Allah Subhanahu wa taala akhirat esok. Itulah yang kita berharap-harap daripada apa yang kita nak minta semua, hasanah dalam dunia dan juga hasanah dalam akhirat nanti. Itulah sebagai sepatah dua nasihat pada khutbah yang pertama. Ada lagi satu nasihat pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang mulia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati walaupun kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya khutbah yang pertama tadi berkaitan dengan pengajaran daripada Peceng itu. Satu laginya, kita mungkin semasa kita kerja dulu ada orang duk tolong layar kita lah. Kalau kita jadi backup ketua, orang buka pintu kereta we, katuk pintu kereta we, bawa kereta ada dengan bawi, orang duk serve air gapo, sebab kita orang backup yang ke atas sel backup hona. Tapi apabila telah Peceng, mungkin gambaran itu telah bertukar. Mungkin hak kena ada orang tunggu belah-belah dah, nanti nak bawa kereta we kita, tak ada dah, kita sendiri kena bawa kereta sendiri. Ada koci duk mana pula. Kalau dulu duk pak dan musab air dah, sebab kita ketua learning kena pergi buat air sendiri dah, belatur sepuluh orang lain pula. Itu mungkin kena peraktua. Kan peraktua ni penting juga. Dan kita rasa kata inilah hakikat dunia. Inilah hakikat dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
tidaklah hidup dunia ini melainkan hanya hiasan yang sementara, sebagai satu benda yang seronok-seronok, yang sementara dan perdaya saja. Bukan come substituting, sebab ada hari habis. Hari ni orang hormat kita belaka, orang tegur kita belaka. Lepas peceng, orang tengok kita ada paling muka kok lain pun belana juga. Allah. Ini satu hakikat yang mana kita kena terima sebagai orang yang peceng saat ni. Kena perak tua banyak dan kita kena ingat kata inilah dunia yang sentiasa bertukar ganti semua. Hari ni kita pernah duduk di atas kisi tu. Kisi kita dulu. Tapi sekarang orang duduk dah. Tidak dah. Bukan lagi kisi kita itu. Bukan tamnang kita itu. Orang lain telah mari tepat kita dah. Itu sebagai benda yang kita boleh menjadi iktibar kata dunia ini hanya Tuhan pinjam sementara saja. Apa yang kita ada? Rumah, kereta, duit, tamnang, semua itu sementara saja. Cubalah kita guna benda-benda ini kerana lawan ni naikkan tiga tamhai raudarab kampur panci Allah Subhanahu wa taala. Hai nak tisu. Pakailah alat-alat ini. Ini semua sebagai wasilah, sebagai sahih, sebagai tangguh untuk kita nak dapatnya mardatillah ataupun sebaliknya. Kalau kita guna dengan cara membawakan Allah Taala murka kepada kita, membawa Allah Ta'ala marah kepada kita, maka hujung akhir kita, kalaulah Tuhan marah kita, bagaimanakah kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya wahai muslimin, orang yang telah peceng ni umur dia ni, umur 60-an ni, dia banyak mudah rasa hati, mudah kecil hati, mudah nak marah. Perangai dia tu orang panggil apa? Pepron, sebab yang masuk white hong dah. Maka pesan kepada anak-anak, cucu-cucu, guna faham katik. Ayah kita, cikgu kita yang peceng itu, dia telah bertukar dah. Kena banyaknya kita ambil hati dia, banyaknya kita berlemah lembut ke dia, lebih pada dulu lagi. Sebab yang mudah mikir, mudah kecil hati. Kecek dulu tak apa, kecek pasal ni. Baru kehormat 60, 65, kecek pasal ni tak boleh. Rasa lupa hati, rasa kecil tiok. Itu yang panggil hakikat. Kepada anak-anak, anak-anak, jagalah hati, jagalah perasaan ayah-ayah dan ibu kamu, kerana mereka adalah pintu syurga. Mereka adalah pintu syurga yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kamu cara dia. Inilah sebagai kewajipan anak-anak yang pernahnya buat sakit hati kepada ayah dan ibu, cepatlah minta maaf kepada mereka berdua. Anak-anak yang tidak pernah layar kepada ayah dan ibu dia, layarlah mereka, bantulah mereka, kerana masa mereka duduk di atas dunia tidak berapa lama lagi wahai muslimin. Itulah sebagai pesanan akhir ini, mudah-mudahan kita sebagai anak-anak dipanggil oleh malaikat untuk masuknya pintu syurga yang nama dia birrul walidain, pintu syurga yang luas dia 40 tahun jalannya. Nabi royak 40 tahun jalannya, bika pintu oleh kanan sampai oleh kiri. Panggilnya kita untuk orang anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadikan ayah mak dia tu reba kepada dia, yang menjadi ayah mak dia tu rasa sukanya ada anak semacam itu. Malaikat akan panggilnya, malaikat akan panggil dia, wahai anak yang soleh, masuklah kepada pintu syurga ini yang nama dia birrul walidain, yang Allah Ta'ala sedia kepada kamu. Itulah saya berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan daripada mereka itu. Dan sama-samalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebagai contoh yang baik, Nabi sebagai teladan yang baik. Setiap bidang hidup dan bucu hidup Nabi kita boleh ambil buat contoh belakangnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.